Jaya tak jaya tak pasti tuan-tuan sekalian. Yang sudah beramal pun takut kalau tak jaya. Ini kan pula kalau kita tidak beramal. Kita harap agar Allah Ta'ala terima kita seadanya kita, dengan jeleknya kita, dengan kotornya kita, dengan kurangnya kita, dengan jahatnya kita. Kita harap Allah Ta'ala terima kita. Sambung baca kitab kita sampai yang ke surat 115. Kalau Jawi 115 Rumi. Sampai sifat hadis, dari hadis ini dengan sifat hadis. baik. Ulama su' na'udzubillah min dzalika. Kita dah baca tentang ulama su'. Ulama su' ni apa? Ulama yang jahat tuan-tuan sekalian. Ulama yang tak kerana Allah. Ulama yang kerana dunia. Nombor satu, dia tuntut ilmu tak kerana Allah, kerana dunia, kerana nak cari kedudukan. Nombor dua, sama ada cari ilmu kerana Allah tetapi lepas tu tak jalankan. Mengajarkan orang tapi dia sendiri tak lakukan ibadat. Boleh ibadat sunat sekalipun, ataupun dia mengajarkan orang tetapi yang hanya orang suka-suka je dia cakap, yang menyentuhkan orang biar orang dapat insaf, tak berani nak cakap, dia menyembunyikan pun tak boleh. Ataupun ditukar-tukarnya hukum Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala kerana orang suka, dia pakai semua kaul yang menyenangkan orang, semua tu. Jadi bukan dia hendak melupakan orang, dia sesuai dengan syariat Allah, dia melupakan syariat Allah Taala bila sesuai dengan orang. Allah memang agama Islam kita fleksibel. Memang agama Islam kita itu tidak keras. Tetapi perintah Allah kena junjung, tak boleh tidak, ya. Ulama su' ini, apatah lagi orang yang mendustakan, na'udzubillah. Yang sebesar-besar dalam kategori ulama su' ini adalah orang yang makin tahu Al-Quran, tetapi dia gunakan ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan diri dia sendiri. Apa orang buat semuanya dibilang bid'ah belaka, semuanya itu, yang tak sesuai dengan nafsu dia. Baik, kita tengok, kita baca hadis yang apa? Kita baca hadis yang sebelum itu ke surat 114. Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum min ad-dajjal qila wa ma dzalika qala ulama su. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam artinya, aku bimbang ke atas kamu orang-orang yang lebih dahsyat dari dajjal. Bila ditanya siapakah mereka itu wahai Rasulullah, maka jawab baginda ulama-ulama su. Dia gelar ulama juga tapi su, tidak bawa orang kepada Allah, bahkan dia menghalang orang daripada Allah, ya, menghalang orang daripada Allah. Hadis yang di atasnya, inna masalal munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an kamathalir raihan rihuhu tayyib wa ta'muhu mur. Perumpamaan orang-orang munafik yang membaca Al-Quran, baca dalil-dalil Allah, baca hujah-hujah. Suatu baca Quran bukan sekat tilawah Al-Quran saja, membacakan hukum-hukum Allah, syarahkannya seperti daun kemangi. Daun kemangi baunya harum tapi rasanya pahit. Begitu, ya. Bau sedap Allah, dengan ceramahnya orang terpesona, tetapi sebetulnya adalah membawa orang jauh daripada Allah. Sedikit tak mendekatkan orang kepada Allah, hanya hiasan saja. Alhamdulillah, dihias-hiasi dan tak ada satu orang pun tahu. Baik, contoh ya. Tuan-tuan, hadirlah kuliah, dapat ilmu, ajak kawan-kawan, ajak sepupu-sepupu semua datang, juga ramai dapat ilmu. Biar dengan ilmu tu kita dapat beramal. Bagaimana firman Allah Ta'ala, tuntut ilmu sekian-sekian, bagaimana sabda Nabi sekian-sekian. Mana salahnya? Cakap saya tadi, mana salahnya? Ajak orang tuntut ilmu, belajar, dia beramal, dalil cukup, ayat Quran, mana salahnya? Niat. Tuhan tahu dalam hati aku suruh orang datang, bukan pasal aku betul-betul nakkan orang beramal. Dia orang bilang kelas aku ramai, kuliah aku popular, dan tak ada satu orang pun boleh kesan yang kita tengok ulama masuk, kecuali Allah. Dan kita tahu dalam hati kita tu, demi apa aku cakap ini. Kita tahu, kena jujur dengan diri, kena jujur dengan Allah Ta'ala. Aku buat apa semua, ada dalil, ada ini, ada sebab, ada apa semua. Tapi deminya tu apa? Pencapaian itu yang ditakuti. Yang ulama su' tak su' ni sebetulnya bukan kita yang cak tahu. Ustaz ini ulama su', fulan ini ulama su', bukan kita tahu. Allah yang tahu. Dan kalau kita dah disukkan oleh Allah Ta'ala, tak gunalah orang semua puji kita, tak gunalah siapa pun mengangkat kita kalau kita dah memang orang yang dijatuhkan oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalika. Gelarannya ulama su', ulama jelek namanya. Ulama kok jelek, kalau perempat jelek memang dah tentulah, ya.
Kalau perempuan jelek tu memang kata ulama kok jelek. Kalau ulama tak ada jeleknya pun, ulama tok saja pun dah cukup bagus. Kok ada jeleknya pula? Allah, ya. Apa? Mensyarahkan Al-Quran, semua hukum-hukum sudah Al-Quran, tetapi sebetulnya pahit, tak bawa, tak mendekatkan orang kepada Allah sikit pun. Tapi cakapnya betul kok. Macam tadi kita bilang lah contoh ya, tuan-tuan belajar agama datang, tapi dalam hatinya tu bukan nak dekatkan orang pada Allah, nak dekatkan orang pada aku. Bukan biar orang tu taat pada Allah Ta'ala, biar aku yang dapat nama, biar aku yang dapat Allah. Demi kepentingan diri sendiri, walaupun bukan dari bentuk material kewangan, hatta bentuk pandangan orang sekalipun. Biar orang pandang kita hebat, biar orang pandang kuliah kita ramai, biar orang pandang kita popular, apa semua tu, semuanya tu semua tu tak betul kan niatnya, ya. Allah takut. Baik, mari kita sampai kita pada mana? Perenggan mana? 115. Selepas hadis atas ni, dari hadis ini. Baik. Dari hadis ini dapat kita menarik kesimpulan bahawa orang yang mengajar ilmu pengetahuan secara lahir saja ialah orang yang munafik, yang durjana, naudzubillah. Bukan kerana bahawa orang tidak ada kerohaniannya, tidak ada demi Allahnya, tidak ada dia tidak ada keprihatinannya, orang tu takwa ke tak takwa, orang tu selamat ke tak selamat akhirat. Cuma pokok pentingnya itu adalah selain daripada akhirat, selain daripada rohani, selain daripada Allah, ya. Allah tu kiranya munafik yang durjana. Buktinya ia tidak dapat manfaat dari ilmu itu sendiri. Allah, dia ada ilmu tak? Bukan tak ada ilmu, tapi kok tak takwa kepada Allah Ta'ala, kok tak insaf kepada Allah Ta'ala, kok berani langgar perintah Allah Ta'ala, pakai firman Allah, dan dia menegakkan benang basah untuk diri dia. Allah, ya. Munafik yang durjana ini, ya. Ilmu ada kok tak manfaat. Orang yang tak ada ilmu pun kadang-kadang dengar satu ayat pun dia takut. Dia ada ilmu, dia mengajarkan orang, tapi tak manfaat bagi diri dia. Sampai ke ilmunya hanya di mulut saja, tidak dalam hatinya dia, ya. Tulusnya tidak ada, dan tidak pula memanfaatkannya. Malah kerana ilmu itu ia akan memperoleh mudarat dan akan memudaratkan pula orang yang lain. Apa mudaratnya? Diajarkan semua betul, berkat ilmu tak ada. Orang datang susah payah jumpa dia, jauh-jauh datang 1 jam, 2 jam duduk depan dia, tapi tak ada berkat ilmu. Kenapa? Dia tidak guru, maka yang datang depan dia semua tak jadi murid. Dan ilmu bukan hanya diambil daripada kitab, ilmu diambil daripada dada tuan-tuan guru, dada yang dipancarkan nur ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dari ilmu dah turun. Tapi kalau ilmu yang tidak daripada dada, tak akan sampai kepada dada. Dari hati, tidak dari hati, tidak sampai kepada hati. Kata Habib Abdul bin Ahmad Sagaf, kalau setakat nak belajar ilmu tok itu saja, kau belajar dengan iblis pun boleh. Iblis pun banyak ilmu. Tapi kau nak sir ilmu, rahsia ilmu, yang dengan ilmu tu buat kita takut pada Allah, yang buat ilmu tu kita buat kita dia nak mensiapkan diri menghadap Allah, buat ilmu tu buat kita periksa diri kita. Tak boleh tidak, kau kena belajar daripada orang yang dah dipancarkan ilmu oleh Allah Ta'ala, yang diterima daripada gurunya, terima daripada gurunya, turun dari hati ke hati, hati ke hati. Pancar ni pancar, pancar ni pancar, asal punca pancar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu, ya. Jadi kita nampak macam manfaat, tapi tidak manfaat. Kenapa? Yang belajar dengan dia tu tidak dapat, itu namanya tak ada berkat dalam ilmu, ya. Tak ada berkat. Kesian orang tu semua tuntut tu. Yaumil akhir nanti yang belajar dengan dia diingatkan dapat pahala, dapat keberkahan. Dia tengok orang lain belajar 1 minggu 2-3 jam dapat pahala sekian, dia, ya Allah, aku ada belajar juga, kenapa kau tak dapat pahala? Sebab guru kau tak ada berkatnya. Ketika itu macam mana? Si guru tu kena bayar. Dia membuat orang dalam kerugian. Dia membuat orang dalam kerugian. Kalau itu baik aku menghadap orang lain, matilah aku menghadap engkau yang akan dapat pahala. Rupanya tak dapat apa-apa. Allah tuntut ganti rugi. Di sana tak boleh, sekarang tak ada nak tuntut apa-apa, tak ada bukti, tak ada apa kan. Yaumil akhir tidak ada. Dah kau nampak pahalanya kosong tu, buktilah, bermakna saya tak ada apa-apa hasilnya. Dunia belum nampak apa-apa, akhirat akan tuntut depan Allah Ta'ala. Tegasnya seorang alim yang beramal dengan ilmunya, yang mengajarkannya pula kepada orang lain, dialah seorang yang utama, yang dikira orang-orang yang mewarisi para nabi. Dia mengamalkan ilmunya. Mengamalkan ilmunya itu dengan apa? Mengamalkan ilmu ialah dia buat yang disuruh, dia tinggal yang ditegak.
Zahir dan batin kerana Allah, bukan kerana orang. Aku dah jadi ustaz tak sembahyang duha tak bagus pula. Ya? Sembahyanglah. Kok kerana untuk nak jadi ustaz yang bagus? Kerana Allah, aku nak sujud pada Allah. Zahirnya buat deminya Allah, bukan kerana biar aku jadi ustaz yang valid, biar aku ada ustaz yang layak. Kenapa aku dah buat aku. Jadi mengamalkan zahir dan batin. Dan yang mengamalkan mesti kena ikhlas kerana Allah Ta'ala. Amalkan tak ikhlas pun tak kena amal juga. Dan maksud mengamalkan juga mengajarkannya. Dan maksud mengajarkannya ialah mengajarkannya bertepatan dengan niat yang betul. Bagaimana sabda baginda, balighu anni walau ayat. Sampaikan bagi pihakku, anni, bagi pihakku maknanya dengan ikhlas seperti Nabi, dengan jujur seperti Nabi, dengan himmah seperti Nabi, dengan lunak seperti Nabi, dengan tegas, semuanya bagi pihak Nabi, bagi pihak Nabi, bagi pihak Nabi, walau ayat, walau satu ayat sekalipun. Ya, baik. Ini semua kita orang awam tak rasa. Semua orang awam tak rasa. Kita datang, kita nak belajar, kita nak itu. Yang mengajar ni yang sedang dia dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kau mengajar orang tapi hati kau mengajar orang agama aku, ibadat pada aku, tapi hati kau tak takut kepada aku. Allah, ini semua penilaian yang kita takut ya. Tak ada satu manusia pun boleh tuntut kita. Tak ada satu manusia pun boleh tuduh kita. Awak ni ulama maksud. Allah yang mengetahui. Yang kita takut ni penilaiannya adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mengajarkannya pula kepada orang lain ialah seorang ulama yang utama yang dikira orang-orang yang mewarisi para Nabi. Nah, seorang alim yang tidak beramal dengan amalnya, dengan ilmunya, akan tetapi dia mengajar orang-orang perkara-perkara yang baik dan menurunkan ilmunya kepada mereka, maka kendati pun nasibnya dalam bahaya, namun ia adalah lebih baik daripada si alim yang jahat langsung, iaitu yang tiada beramal dan tiada juga mengajarkan ilmunya yang baik kepada orang lain. Dia tidak amal, tak sembahyang duha, tapi dia mengajarkan orang bab sembahyang duha. Okeylah, sebab mengamalkan ilmu tu dua, membuatnya dan mengajarkannya. Paling tidak separuh dia ada buat, ataupun dia mengajarkan orang. Tapi dia ada yang betul. Dia ada yang betul, walaupun dia tak ada buat, masih baik daripada dia tak buat dan dia tak mengajar. Dia mengajarkan orang, dia mengajar yang betul, tapi dia tak buat. Itu kira bicara antara dia dengan Allah, tapi dia kiranya masih separuh baik juga. Dia buat sembahyang duha, ikhlas, tapi dia punya mengajar tak ikhlas pun tak boleh juga. Kerana dia kena buat secara ikhlas dan dia kena mengajar pun secara ikhlas. Sebab ini ilmu semua adalah dari Allah Ta'ala. Mendekatkan orang kepada Allah Ta'ala sedikit, tidak kerana manusia ya. Apatah lagi jika dia menyuruh orang berbuat yang salah dengan meringan-ringankan hukum-hukum agama dan membukakan pintu-pintu kekeliruan. Allah, dia orang yang salah, makin dengan adanya orang keliru. Keliru macam mana tahu? Orang sangka yang buruk, yang baik adalah yang buruk. Itu keliru. Dia pakai nas-nas lagi. Ini begini ni, padahal yang baik dipadamkannya, yang buruk diketengahkannya. Allah, kita orang-orang kita tak tahu. Kita tengok kan, yang cakap ustaz kan kita dengar kan. Tapi Allah Ta'ala mengetahui. Sampailah orang terikut. Sampai dalam kitab dakwah Tamah disebutkan ada Nabi Bani Israel, ada ulama maksud. Bani Israel kan banyak ulama maksud, mengubah hukum Allah Ta'ala. Jumpa Nabi Daud, jumpa Nabi salah seorang Nabi Bani Israel, nak minta rekomen Allah Ta'ala tumbatkan dia. Allah kata jangan sekali-kali engkau mintakan dia tumbat, aku tak terima. Nabi Daud pun ada ulama Bani Israel jumpa sama dia, minta rekomen. Allah bilang, wahai Daud, katakan kepada dia, kalau setakat dosa dia, aku ampunkan. Tetapi bagaimana tentang hamba-hamba aku yang dah disesatkannya daripada aku? Belajar dengan dia, hamba-hambanya jadi tak taat. Dosa dia aku ampunkan. Tapi kerana orang belajar dengan dia, orang jadi ingatkan benda salah adalah betul adalah salah. Dia kena dakwahkan balik semua orang yang pernah cakap yang tak betul tu. Dia kena dakwahkan, tuan-tuan yang betul yang begini, yang tak betul yang saya cakap kemarin. Allah ya. Kalau ulama maksud tu jahat sekali ya. Na'udzubillah min dzalik. Dia ajarkan orang. Zahirnya ajarnya betul tak? Zahirnya ajar macam betul. Macam betul. Tapi di situ sangat halus sekali. Demi dan tujuannya itu tak kerana Allah Ta'ala. Kita nak tengok betul tak betulnya betul. Dalam kau mengamalkan, dalam kau mengajarkan, siapa yang kau taati dan siapa yang kau kasih prioriti. Itu penting. Kalau demi kau mengajar itu, kau punya taati bukan kepada Allah Ta'ala,
Kerana fulan, kerana nama, kerana apa semua tu, bukan kerana taat pada Allah Ta'ala. Di mana Allah? Di mana Allah? Sedangkan ini ilmu Allah. Dan yang kau utamakan Allah ke ataupun kau utamakan siapa? Dalam saya mengajar tuan-tuan sekalian, mari kita sembahyang, mari kita begini, mari kita puasa. Yang aku utamakan tu siapa? Rupanya di balik aku situ, di samping kita kan ada orang amal. Sebab di balik situ aku dah mengutamakan selain daripada Allah. Pilihan aku. Orang awam tak tahu. Kita yang mengajar kita tahu. Siapa yang sebetulnya di balik kau cakap suruh ini, siapa di balik itu yang kau taati? Walaupun perbuatannya betul, tapi demi mentaati siapa? Allah ke selain Allah? Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Zahirnya nampak kita tengok macam dia buat, kita suruh sembahyang, puasa, nampak macam suruh taat pada Allah kan? Tapi sebetulnya matlamatnya ialah bukan suruh taat kepada Allah, suruh taat kepada aku, Allah. Ataupun suruh taat kepada tauqi aku, umpamanya ya. Tuhan tahu ya. Tuhan tahu, bukan kerana Allah. Tidak boleh ya. Deminya tu, demi lantarannya tu, sebabnya tu. Itu yang sangat halus. Orang kalau tak ada ilmu kerohanian, dia ingatkan dia buat benda baik semua. Dah tentu orang pergi kelab malam, dah tentu orang menari, dia tahu itu benda salah. Jadi kalau kita berkecimpung dalam bidang agama, bidang ilmu, dan kita ajar perkaranya semua baik semua, deminya tu, matlamatnya tu. Dan itu yang susah, itu yang dihujah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang orang boleh tengok kosong pahalanya, dah amal. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina amala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surah Al-Kahfi. Katakanlah wahai Rasulullah, hendakkah aku kabarkan tentang orang paling rugi amalannya, iaitu orang yang sesat dalamnya dalam agama tapi sesat dalamnya. Namun mereka menyangkakan mereka buat terpaling baik untuk agama Allah Ta'ala. Allah takut ya, rupanya bukan kerana apa? Matlamat di sebaliknya, kerjanya kena baik, pengisiannya kena baik, demi pencapaiannya Allah semata-mata kerana baik. Itu kena baik, terjaga ya. Awas, hendaklah anda bezakan antara para ulama ini dan turutlah jejak langkah mereka yang baik serta bersifatlah dengan kelakuan mereka. Kita sebut ada majlis-majlis hall ni, tunjukkan macam mana Imam Haddad, contoh ulama-ulama yang ikhlas, ulama-ulama yang kerana Allah Ta'ala. Sebenarnya kita lihat sebab apa? Kita nak dibawa mendekat ke diri kepada Allah Ta'ala. Kalau kita terdapat ulama masuk, macam mana ya? Yang salah kita ke ustaz tu? Tak banyak sikit salahnya kita. Kenapa? Apa yang kita niatkan itu kita dapat. Kalau kita belajar agama, niat aku nak cari ilmu, ya Allah, berikan aku satu guru yang bawa aku padamu, ya Allah, yang buat aku takut padamu, ya Allah, yang buat aku taat padamu. Nanti Allah Ta'ala kasihkan kita guru yang boleh pandu kita. Tapi kalau kita niat nak belajar ilmu hanya setakat nak tahu ilmu saja, nanti Allah Ta'ala kasih kita setakat ilmu saja yang tak bawa kepada Allah. Apatah lagi kalau kita memang suka yang berdebat, yang suka itu, Allah Ta'ala kasih apa yang kita niatkan dalam hati, itu menjadi permintaan kita, itu menjadi permohonan kita. Balik kita isi borang apa yang kita tik. Aku nak ilmu yang gini. Itu yang menjadi permohonan kita. Maka itu yang Allah Ta'ala sampaikan. Kita nak ilmu yang sebegitu, Allah Ta'ala kasihkan kita guru yang sebegitu nanti. Jadi kalau kita cari ilmu, ya Allah, aku nak ilmu, dengan ilmu itu dekat padamu, takwa kepadamu, taat kepadamu, mengenal padamu, tidak dimurkai olehmu, mudah hisab depanmu. Allah akan berikan kita guru yang sumpah itu ya. Kalau kita punya niat setakat ilmu, setakat nak mengisi waktu lapang, pada guru yang hanya mengisi waktu lapang kita, hanya setakat nak pengetahuan zahir saja ya. Tapi kalau kita nak dengan ilmu tu yang boleh memimpin kita pada Allah, Allah Ta'ala tahu apa nanti kita kan, maka Allah Ta'ala akan berikan kita, kirimkan kita guru yang sumpah itu. Itu hati-hati tentang segala niat-niat dalam hati kita dalam hal ilmu ini ya. Awas, hendaklah anda perbezakan antara ulama ini dan turutlah jejak langkah mereka yang baik serta bersifatlah dengan kelakuan mereka dan pimpinlah dirimu atas perjalanan mereka. Itu ikut mereka gadam di gadam, langkah demi langkah ikut tuan guru kita. Moga-moga anda tergolong orang-orang yang menerima pimpinan. Sesungguhnya Allah memimpin siapa-siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Siapa yang dikehendaki dia pimpin. Dia tak nak disesatkan, tak
peduli. Bahkan yang ada ditipu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa dia menipu Allah Taala? Dia nak cari dunia dengan agama Allah Taala. Konon-konon dia orang ahli Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Taala tipu, Allah beri dia, tapi kat akhirat tak ada apa-apa nanti. Kat akhirat tak ada apa-apanya semua itu. Alhamdulillah ya. Allah nak beri hidayah kepada siapa dia nak beri. Dia tak beri, tengok beratus tahun, berjuta-juta yang tak Islam, berketurunan sampai sekarang tak Islam juga, tak dapat hidayah. Dan berjuta-juta juga yang Islam tapi tidak amal. Berjuta-juta juga yang amal tapi tak ikhlas. Berjuta-juta juga yang amal tapi ujub, yang riak. Allah Ta'ala tak betulkan hatinya, tak betul. Harap Allah Ta'ala betulkan hati kita. Harap Allah Ta'ala betulkan amal kita. Harap Allah Ta'ala betulkan etikat kita, akidah kita. Allah Ta'ala pegangkan dalam yang betul. Harap Allah Ta'ala betulkan niat kita dan pencapaian dan matlamat kita. Baik. Ulama yang beramal dan alim yang mencampur aduk. Allah. Ulama yang beramal itu bermakna amal dengan jujur dan ikhlas, zahir dan batin kerana Allah. Dan amal bagi ulama adalah dua: mempraktikkan ilmu dia dan juga mengajarkan kepada orang. Dan semuanya kena dengan niat kerana Allah, tidak sedikit pun kerana manusia. Kalau sedikit kerana selain Allah, kau tak termasuk dalam yang beramal. Walaupun kau beramal, walaupun kau mengajar, tapi kalau matlamatnya bukan cari redha Allah, bukti kita tak cari redha Allah tu apa? Kalau ada orang yang ahlilah, bahkan kita musuhi. Orang nak takwa kepada Allah Ta'ala, kita tak suka, bermakna kita tak dalam grup itu. Itu salah satu mungkin. Aku ni dalam grup Allah, menuju Allah ke tak dalam grup Allah. Tengok, kalau kau nampak satu orang tu dia dalam jalan Allah, walaupun dia tak dalam jalan kita, tapi dia jalan Allah, kau bersetuju dengan dia, mudah-mudahan kau satu jalan dengan dia. Tapi kalau kau tak dapat bersetuju dengan dia, tu nampak ada perselisihan. Buatkan perselisihan dari dalam matlamatnya, ya. Allah menunjukkan kau bukan dalam jalan Allah. Kenapa kau tak boleh sefahaman dengan orang yang nak menuju jalan Allah, ya. Dan ulama yang alim yang mencampur aduk, iaitu apa? Ada ilmu tapi campur dia dengan dunia. Kadang-kadang amalnya tak campur tau, amalnya akhirat, tapi niatnya tu campur aduk. Demi Allah tapi demi dunia, demi Allah tapi demi nama, demi Allah tapi demi hamba Allah. Allah mencampur adukkan dia, yang ditakutkan sekali. Ketahuilah bahawasanya alim yang beramal dengan ilmunya dan yang dikira di sisi Allah dan Rasulnya sebagai ulama agama dan ulama akhirat mempunyai bukti dan tanda. Ini bukti dan tanda, ya. Cek, ya. Bukan cek ustaz kita, cek diri kita. Cek diri kita, ya. Ustaz kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita betulkan niat kita nak cari orang yang bawa kita pada Allah, dan dapat ilmu dan kita amalkan tuju Allah. Kita niat gitu, Allah akan berikan kita ustaz yang begitu. Tak payah cek ustaz ni betul ke tak betul. Dan tentulah kita nak tengok betul juga, tidak ayat zahirnya, ya. Tetapi kita kalau yang mengajar orang, kita cek kita ada bini ke tidak. Kita tak boleh nak menegakkan benang basah depan orang, aku bagus. Kalau kita tak bagus, tetap kita tidak bagus, ya. Kita kena cek. Yang dengannya anda dapat membezakan antaranya dan dengan alim yang mencampur aduk, yang dikira di sisi Allah dan Rasulnya sebagai ulama jual ubat, menurut hawa nafsu dan mengutamakan dunia dari akhirat. Allah, jual ubat, seorang jual ubat kan itu. Jual ubat, ini bagus, ubat ini, tapi menyembuhkan orang tak? Tidak menyembuhkan orang, ya. Orang beli ubat, itu semua akan tuntut. Kalau di dunia saja boleh tuntut mahkamah, ini kan pula di akhirat nanti, ya. Setiap kerugian akan minta. Kita boleh tengok perbezaan antara ulama-ulama ini. Dan cerita, ya, kata Habib Abdillah Jufri, guru kita, ya, kalau kau belajar kita, mana nak tahu ustaz kita. Pada kita ustaz semua baik kan, pada kita ustaz semua baik, semua kita salam cium sama dia, semua kita nak belajar, semua kita panggil tuan guru, kita panggil ustaz. Kita nak tengok okey tak okey, kita dah belajar dengan dia dalam berapa waktu, taruhlah 2-3 bulan. Tengok ada perubahan tak dalam watak, ada kesan tak hasil belajar dengan dia, hasil terhadap cinta kita pada dunia, hasil terhadap insaf kita terhadap akhirat, hasil terhadap kita punya rasa kepentingan dalam ibadat, hasil kita takut Tuhan tahu hati kita. Ada perubahan tak secara rohani dalam dirimu? Jasmaninya, zahirnya, sembahyangnya ke ada bertambah, dan rohaninya, insafnya bertambah. Ada perubahan tak? Kalau macam biasa saja, tak payahlah kau teruskan.
Kenapa? Tak payah kau bilang ustaz ni tak bagus ke, ustaz ni tak berkesan ke, tapi pokoknya istilahnya kau tak rahsia dengan dia senang. Dia tidak dapat mengubahmu. Kau cari orang yang dapat membawamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kenapa? Hanya membuang waktu belajar dengan orang yang begitu. Waktu dah singkat, aku nak dekat Allah Taala, tapi aku dah berapa bulan menghadap engkau, sedikit pun kau tak bawa aku pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah, sudahlah. Kita cari orang yang boleh bawa kita. Tanpa perlu kita umpat, ustaz ni tak guna, ustaz ni tak berkesan, ustaz ni tak apa semua. Tanpa perlu kita umpat dia. Kita cari orang yang boleh selamatkan kita. Sebab aku belajar nak dekat diri pada Allah. Jangan aku belajar dengan kau, aku tak dekat diri. Jadi kita nak berjalan, kita kena tengok, semak keberkesanan dia dalam kerohanian kita. Ada ke tidak, ya? Tanda ulama akhirat itu ialah selalu merendah diri, takut, bimbang, khawatir akan amarah Allah Ta'ala, berzuhud pada mata benda dunia, cukup dengan sedikit, membelanjakan apa yang lebih dari keperluannya, memberi nasihat kepada orang ramai. Tapi ulama maksud pun beri nasihat juga. Maksud nasihat ialah apabila orang terima nasihat tu orang berubah. Tapi kalau dia beri nasihat tapi orang tak berubah, itu namanya bukan nasihat. Itu hanya kiranya ucapan saja. Kita dengan ucapan kita berubah tak? Kan tidak kan, ya? Itu hanya ucapan saja. Memberi nasihat kepada orang ramai, tapi dengan nasihat dia boleh mengubahkan orang. Itu ada kesannya, ya. Menyayangi dan berbelas kasihan terhadap mereka. Orang belajar dengan dia ambil berat, kasihan. Kadang-kadang dia sanggup bersusah payah terhadap orang yang belajar dengan dia. Menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Ada tegur. Bukan cakapnya tu hanya cakap semua yang menyenangkan hati saja. Semua yang menyenangkan hati. Dengan ceramah dia tak ada sakit hati lah. Telinga tak ada pedih, tak ada apa. Oh, ibarat doktor lah. Kau pergi pancik kecil manis, tak apa, boleh makan pengat banyak-banyak. Pakcik apa, darah tinggi, tak apa, makan kambing banyak-banyak. Asal pakcik doyan, pakcik suka, boleh lah. Itu yang saya kasih, suka hati kau. Tapi injection mana yang tak sakit? Obat mana yang tak pahit? Jadi kena urut mana yang tak sampai perit. Tapi semua itu adalah untuk menyembuhkan daripada berbagai-bagai penyakit. Ya, jadi apa? Kita tengok ya, kalau sampai boleh mengubah kita, tidak ada boleh mengubah kita, ya. Dia menasihati orang, bawa orang, menyuruh. Kalau sampai dia ada kadang-kadang tersinggung kita, tapi kita bilang betul lah tu, maknanya cakap tu. Orang tu jujur lah. Dan kita dengan tersinggung kita ada terus, kita bilang ini tak bagus semua orang. Dia cakap menyakitkan hati aku. Aku tak bagus lah. Bermakna kita yang tak pandai nak membetulkan diri kita, dan kita sangka kita dah baik. Suka membuat kebajikan, melazimkan diri dengan amal ibadat, menganjurkan segala kebaikan. Segala kebaikan diajakkan orangnya, diajak ingatkan kita tentang hari-hari besar, diajakkan kita tentang amal, diingatkan kita tentang kelalaian, dia kejutkan kita tentang ada bahaya-bahaya yang ada pada waktu kini. Semuanya itu, ya. Baik. Melazimkan diri dengan amal ibadat, menganjurkan segala kebaikan, menyeru ke jalan yang benar, senantiasa berdiam diri, tak banyak cakap, banyak gurau, banyak apa semua tu. Tidak anteng orangnya, kita bilang, ya. Tidak khudu' orangnya tu, nampak orang itu banyak cakap tu adab, bagus, dia banyak cakap ramah, bukan. Banyak cakap tu menunjukkan adab tidak bagus. Banyak bual menunjukkan adab tidak bagus. Kalau adab tidak bagus, macam mana nak belajar dengan dia? Tahu ya tuan-tuan, yang nama orang-orang saleh, orang alim, mereka pendiam tau. Kalau duduk dengan mereka tak ada bualnya. Jangan suruh dia syarah, 1-2 jam dia boleh syarah. Tapi kalau suruh berbual tak ada banyak bualnya. Diam, tak ada banyak cakap. Tak ada. Kadang-kadang kalau dia nak bual boleh cari-cari tajuk apa yang aku nak bual, apa aku nak bual. Kadang nak bual dengan dia, nanti dia buka kitab. Mari kita bincang kitab. Bincang ilmu, bincang bersentuh satu perkara. Dan ni nak bual-bual kosong tak pandai. Pendiam mereka ni, pendiam. Kalau masuk majlis-majlis orang-orang gini, ya, tak banyak cakap tu. Senyap jumpa dia. Baik. Dan kita kan jumpakan bual, mereka orangnya tak rancak bual. Nasihat ada, ceramah boleh, tapi bual tidak. Orangnya banyak berdiam diri, suka mengasingkan diri. Tak ada kita tengok asal free time aja dengan pula duduk sembang-sembang, tak ada. Semua begitu orang dia, suka menyendiri. Kalau ada dengan orang, pasti orang tu dapat manfaat kalau ada bersama dengan dia. Baik. Bertenang, bersopan santun, ada tata krama, berbudi pekerti mulia, ya,
tertib ya. Berlapang dada, tak mudah jengkel, sikit saja jengkel, sikit saja merajuk, sikit saja meradang, sikit saja rasa tersinggung. Lemah lembut, lemah lembut ya. Tapi lemah lembut ni kita kena tengok tuan-tuan sekalian, dia lemah lembut ikut adab Nabi, tapi Nabi juga tegas, Nabi juga prihatin. Takkan Nabi sampai perang kepada orang kufar? Walau sedangkan Nabi sangat lemah lembut. Sedangkan Nabi sangat lemah lembut, tapi tegas kena tegas ya. Sayyidina Umar sangat keras tetapi lemah lembut. Dalam lemah lembut ada keras, dalam keras ada lemah lembut ya. Bukan lemah lembut yang ikut kita suka, tapi lemah lembut yang apa yang sepatutnya. Gitu ya. Pandai memikat hati kaum mukminin sehingga orang suka ibadat, sehingga orang cenderung. Memikat hati bukan kepadanya tau. Memikat hati membawa orang menerusi dia kepada Allah. Begitu ya. Tidak sombong, susah nak diundang, susah nak diajak jumpa, susah nak ajak ronding. Allah, payah. Tidak bercakap besar, tidak takabur cakapnya ya. Tidak tamak hak orang semua dia naknya semuanya begitu ya. Itu memang sifat. Kita boleh nampak tahu dalam tuan-tuan guru kita, dalam kiai-kiai kita. Masya Allah, kok mengalah saja padahal dia kiai. Kalau dia nak, dia bilang, saya pun nak juga apa ni. Oh, nanti nak ya, ambil, tak apa. Saya banyak lain. Mengalah, padahal dia nak cari lainnya, ini kasih saya ya. Umpamanya ya, satu-satu barang ke apa semua. Mengalah, suka mengalah, mengutamakan orang lain ya. Dan hal ini semua kita nampak dalam tuan-tuan guru kita ya, akhlak mereka ya. Sebab itu kita belajar dengan dia. Sebab itu kita belajar dengan dia. Tidak terlalu mengambil berat terhadap dunia. Dia ada, tak ada sudah. Tak ada sampai kepentingan sangat. Tidak melebihkannya dari akhirat. Tidak mengumpul harta. Percaya. Kadang nampak orang kaya tau, sebab dia banyak sedekahnya, tapi sebetulnya tak ada harta. Lagi ada tanah kebun, kadang-kadang tidak ada ya. Tidak menahan hak orang lain. Allah, tak sampai hak orang lain tak diamanahkan ya. Tidak kejam, tidak zalim ya. Sifat ulama-ulama akhirat tidak kejam ya. Kalau sampai ada orang buat bersalah dengan dia pun, dia tidak tindak dengan yang lebih keras lagi. Tindak pun tindak yang setimpal saja, tidak ada sampai lebih melampaui. Nyangka Allah bersuudzon, jangan-jangan dia begini tak, jangan-jangan begitu tak. Pasang syak wasangka pada orang ya. Atau bertengkar, apa-apa sudahlah mengalah. Siapalah sudah mengalah, tak apalah, anda minta maaf lah, tak apalah. Begitu saja. Tak kuasa nak bertegang-tegang urat, nak berbahas-bahas ya. Bermusuh-musuhan atau bengis. Tidak buruk pekerti, tidak sempit dada. Apa-apa semua dia sesak, tak tahu nak berfikir, tidak lapang dan luas. Tidak suka mengelirukan atau membelit, atau menipu. Cakapnya terputar-putar apa dia punya hukum, aku tak tahu. Jangan orang gitu tahu ya. Apa tak tahu, pusing-pusing nak menunjukkan bahawasanya dia pandai. Bukan dia nak menjelaskan hukum, nak menunjukkan bahawasanya dia pandai. Belajar dengan dia, kita tak dapat apa-apa, cukup dia tahu dia punya hebat. Itu aja dia punya yang ditampilkan ya. Allah, tidak melebihkan orang kaya atas orang miskin. Allah, orang kaya tak lebihkan. Setengah-setengah imam ya, dalam majlis dia, orang-orang kaya sampai marry dengan orang-orang miskin. Marry atau marry? Cemburu. Pasal tengok orang miskin dimuliakan. Orang miskin dimuliakan. So, orang miskin ini adalah orang-orang istimewa Allah Ta'ala. Orang mulia di sisi Allah Ta'ala. Sifat miskin itu diberi Allah Ta'ala kepada nabi-nabi dan kekasih-kekasihnya. Maka boleh dapat miskin itu satu keberuntungan sebetulnya ya. Contoh ya. Tak pandang miskin kaya, tak pandang bukan. Contoh. Kita tengah bikin majlis maulid. Satu orang besar datang naik kereta, kita punya sambut. Tuan, selamat datang, masuk menjemput duduk sini, susah-susah payah datang, Allah, panas-panas perlu. Ambil air. Ada dua tu, cuba tuan tengok ni, pentas ni boleh tak ni, contoh ya. Sekejap lagi datang Pak Ahmad yang naik basikal. Sama, Pak Ahmad, selamat datang, Allah. Orang tengok ni kan siapa? Orang kaya tu pun sama Pak Ahmad. Padahal Pak Ahmad tu semiskin-miskin orang, sekaya-kaya orang. Ini serendah-rendah orang, ini setinggi-tinggi orang. Sama. Jemput Pak Ahmad, susah payah duduk sama meja. Nak ikan ni kan Pak Ahmad makan Pak Ahmad. Sama yang kau buat dengan tadi, sampai dia rasa aku sama level. Aku kat tadi sambut aku bukan main tinggi. Rupa dengan Pak Ahmad ni pun sama dengan aku rupanya. Dan orang tengok apa, bukan kerana orang ya, kerana Allah, kerana dimuliakan hamba Allah Ta'ala. Dan bukan dia buat itu kerana orang, dia ni ustaz ni tawaduk, dengan Pak Ahmad pun dia begitu. Sen ikhlas dia buat begitu. Pak Ahmad cuba tengok tadi
tuan ni dah tengokkan pentas ini, Pak Mat cuba tengok pula persiapan ni. Macam mana Pak Mat? Boleh Pak Mat cuba kasih nasihat sikit. Sama diumpamakan orang, tak kisah kaya miskinnya, sama diumpamakan. Pak Mat datang je, Pak Mat datang je. Pak Mat jemput belakang Pak Mat ni makan itu. Tepikan Pak Mat. Ambil air Pak Mat, sana ada teh ada kopi, suruh tuang sendiri Pak Mat. Allah. Bukan dia minta Pak Mat nanti pasu bunga tuang kat Pak Mat ni terus sini. Dia perintah lagi Pak Mat. Allah. Tu kau muliakan tak namanya? Membezakan kaya miskin tak tu namanya. Zahir aja dah nampak ya. Muliakan sama begitu ya. Kaya dan miskin dia perlakukan sama. Bukan hanya kerana kayanya, bukan hanya kerana miskinnya, kerana Allah Taala sama dia pandang ya. Tidak selalu menghadap pemerintah, tidak berdiam diri terhadap kelakuan mungkar jika berkuasa. Kalau dia berkuasa, dia cakap, dia tegur. Kau suka tak suka, kau punya pasal. Kadang-kadang sampai dia kadang membahayakan diri dia sendiri. Tidak sedikit alim ulama kita dipenjarakan oleh orang-orang yang zalim. Imam Syafi'i biasa dia dipasung daripada Yaman bawa pergi sampai ke Baghdad. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal semua biasa masuk penjara ya, semua biasa masuk penjara. Kiai-kiai kita pun tak kurang itu juga. Tidak inginkan pangkat, kedudukan, tak inginkan dapat gelaran sekian, dapat grade sekian, semua dia tak inginkan ya. Harta kekayaan dan kedudukan, malah ia senantiasa benci terhadap semua sifat-sifat itu. Elak kalau kadang-kadang orang tawarkan pun terima kasihlah, sibuk macam-macam alasan. Tapi nama dia nakkan yang itu, dia tak nak. Tidak berkecimpung dalam sesuatu perkara untuk melibatkan diri. Tak suka nak involve, suka nak sendiri. Kalau dia perlu nasihat, dia nasihat. Perlu dia tampil sebagai pekerja biasa, bukan sebagai orang yang mari kita tengok, mari kita runding, mari kita itu. Sebagai kerjanya biasa saja. Bukan sebagai orang yang kiranya sebagai in charge, sebagai orang yang menjadi ketua begitu ya. Kecuali jika perlu dan darurat sahaja. Kesimpulannya, bahawa sifat para ulama akhirat itu senantiasa menepati sifat-sifat yang dianjurkan oleh ilmu pengetahuan. Sifatnya itu mana dia dapat sifat itu? Daripada ilmu yang dia ajar, itulah sifat dia. Tapi kalau ilmu dia ajar lain, agama Islam lain, sifat dia kok lain. Gerak keras, dengking, garang, tindak. Itu bukan sifat-sifat yang kau ajarkan ya, lain dengan apa yang kau zahirkan. Sifat ya, itu terbit daripada hati yang bersih dan tak bersih. Walaupun kau bilang saya buat ni kerana dalil ini, kerana itu menunjukkan sifat ya. Dan ditunjuk oleh akhlak yang terpuji dan amalan saleh, sambil menjauhi diri dari apa yang ditegah oleh ilmu pengetahuan. Jadi semua berdasarkan pengetahuan, bukan ikut nafsu. Semuanya ikut pengetahuan. Sedikit bukan kerana nafsu, sedikit bukan kerana nafsu suka ataupun nafsu tak suka. Aku buat ini kerana nafsu aku tak suka, aku bilang benda ni tak bagus tuan, benda ni tak bagus. Padahal pasal nafsu aku tak suka, bukan pasal Allah Ta'ala tak suka. Bukan pasal benda tu tak bagus, pasal aku tak suka maka aku bilang orang ini tak bagus. Allah Ta'ala tahu ya. Nafsu kita tak suka, benda itu bagus, tak apa, boleh. Pasal benda itu bagus, boleh, silakan. Walaupun nafsu aku tak suka. Dan ini semua kita bilang, semua kita tak boleh ukur, semua kita tak boleh tuduh. Allah mengetahui apa rahsia dalam hati hamba-hambanya ya. Sambil menjauhi diri dari apa yang ditegah oleh ilmu pengetahuan, seperti akhlak yang terkeji dan amalan-amalan yang tidak diredai Allah dan Rasulnya. Sifat mulia, sifat-sifat mulia pada ulama akhirat yang saya sebutkan di atas tadi sepatutnya disifati juga oleh setiap mukmin. Kalau dah orang awam kena sifat begitu macam kita, ini kan pula juru nasihatnya. Lebih-lebih lagi lah dituntut ya. Lebih lagi dituntut. Kok aneh ya, kita mengajarkan orang supaya jadi baik, tapi kita sifat kita semua bercanggah daripada sifat ini semua. Sangat-sangat aneh ya. Dan Tuhan tahu. Kalau kau beriman lah bahawa Tuhan mengetahui dalam hatimu. Kalau kau tak, kau orang bilang pedulilah, kau pedulikan tu Tuhan tahu. Manusia memang tak tahu. Hisab ada, kubur ada, malaikat ada. Allah mengetahui apa dalam hatimu.
Lebih-lebih lagi atas orang-orang yang berilmu. Pada orang awam pun dah mesti lebih-lebih lagi atas orang berilmu. Maka, dan bukannya satu benda yang aneh diminta. Wah, mana lah sifat begini. Oi, orang awam macam kita pun dituntut. Ini kan pula orang alim, lebih-lebih lagi dituntut. Orang awam saja dituntut sifat begini, betul tak? Sifat tenang, sifat tidak salah faham. Ini kan pula orang alim yang jadi juru tunjuk bagi orang ramai. Lebih-lebih lagi diminta, dituntut. Maka yang demikian itu sangat dituntut dan amat diutamakan, kerana ia sebagai penunjuk jalan yang diturut dan pimpinan yang diikut. Jadi contoh, kadang-kadang orang ikut orang alim bukan kerana cakapnya tau. Orang ikut dengan hal keadaan dia lebih daripada orang ikut cakap dia, betul tak? Dengan satu orang, kita belum dengar ceramah dia, tapi kita pandang dia macam takzim. Kenapa? Kita nampak haibah pada diri dia. Cakap dia kita belum dengar pun, baru sekali dua kali kita dengar, tapi kita nampak dia, kita nampak. Kenapa? Perilakunya mencerminkan sifatnya begitu. Itu cermin daripada sifat dalam diri dia. Yang orang cakapnya banyak, nasihat kita macam-macam, tapi kita macam hati kita tak begitu nak memuliakan dia. Kenapa? Tidak terbit daripada hati dia yang mulia. Tak terbit haibahnya, ya. Jika ia susah dan hilang pegangan serta melebihkan dunia atas akhirat, maka ia akan menerima dosanya dan dosa orang-orang yang mengikut jejak langkahnya. Allah, kalau dia tak betul, dia akan dapat dosa. Sebab kita bilang, kita tak payah nak judge, kita tak payah nak menghakimi akan ustaz-ustaz kita. Tuhan tahu. Kita cuma tengok, aku belajar dengan dia, aku berubah ke tidak. Nombor satu, dah tentu dah dengan cakap itu betul ke tak betul daripada sudut syariat. Nombor dua, aku berubah ke tidak. Aku tak berubah, aku cari orang lain tanpa kita perlu tuduh dia. Dia antara dia dengan Tuhan. Satu lagi kita nak sebut, zaman sekarang ni bukan zaman sekarang lah ya. Biasa orang suka nak cari guru yang banyak perkara-perkara yang pelik-pelik, mencari bagi adat. Malam saya dengan saya tengah duduk, tiba-tiba menjelma imam depan saya. Wahai anakku, macam mana tu? Mari sini, keluar batu hijau. Kau cari guru biar yang tak ada mencari bagi adat, asal jangan ada yang mencari bagi syariat. Dia boleh keluarkan macam-macam sekalipun. Dia boleh bilang aku jumpa itu, jumpa ini, aku jumpa Rasulullah sekalipun. Tapi banyak benda yang mencari bagi syariat pada dirinya. Kalau dengan 4 orang semau-maunya. Kalau dengan orang perempuan masih goyon, tak ada batasnya. Kalau dengan radio, dengan TV, sesuka-sukanya. Allah tu mencari bagi syariat, tak payahlah. Tak perlulah nak cari guru yang mencari bagi adat, asal kau cari yang tidak ada mencari bagi syariat. Kalau nampak syariat, apalagi na'udzubillah kalau rokoknya berdebas-debus depan orang semua tu Allah semuanya tu ya. Asal tak ada mencari bagi syariat. Walaupun tak ada mencari, yang orang nak cari guru yang aneh-aneh kan. Susahlah kita nak cakap gitu ya. Susah, tak semestinya, tak bermaknanya yang nama ilmu dan hujah ialah kalau ada benda yang pelik-pelik. Tidak ya. Ilmu dan hujah ialah kalau mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Orang ikut jalan langkah dia semua dapat dosanya juga ya. Bukan dia saja berdosa. Dan di dunia tak ada satu orang boleh claim dia. Yaumil akhir. Ya Allah, aku dapat dengan dia 3 tahun aku belajar, rupanya kosong ya Allah. Pasal gurunya kosong, aku tuntut. Aku tuntut dia. Maknanya kita dah dikelirukan olehnya ya. Tetapi jika ia lurus dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, nescaya ia akan menerima pahala dan pahala orang-orang yang mengikut jejak langkahnya juga. Allah ya. Bahkan kalau dia ikhlas, dia jujur, dapat jejak langkah orang-orang yang ikut dia, dia pun dapat jejak langkahnya juga. Keutamaan ilmu batin, kita baca lagi seperangkat 2 ya. Nanti kita berhenti dah masuk waktu zuhur ya. Keutamaan ilmu batin, sebab kita bilang ini semua yang kita cakap tadi, ulama su'lah, ulama tu batinnya bersih, bersihlah. Batinnya tak bersih, tak bersihlah. Batinnya tak bersih. Dan batin tu siapa yang nilai? Allah. Kalau kau ada iman pada Allah, kau tahu Allah Ta'ala tahu hatimu. Kalau kau orang bilang apa, pedulikanlah. Orang Indonesia bilang apa, masak bodoh. Begitu kan, pedulikanlah. Bermakna kau mempedulikan Allah, kau tak umpamakan Allah. Orang ramai kau tak ada satu akan bilang awak salah, cakap awak salah. Siapa bilang saya salah? Saya cukup dengan nasnya, saya cukup dengan maksud hatimu. Allah Ta'ala mengetahui. Dan kita tahu jodoh kita. Tak payah kita nak tegakkan menang basah. Tuhan tahu apa dalam hati kita. Tuhan tahu dalam hati kita ya.
Dengan Allah Ta'ala jangan kita nak selindung. Tidak ada benda yang terselindung daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya kita nak tegakkan benang basah, nak menyedapkan hati kita. Baik. Utamaan ilmu batin. Selain urusan agama yang lahir, pada ulama harus menambah ilmunya dengan ilmu batin dan sifat-sifat hati yang mulia. Tak boleh tidak ya. Yang mengajar sembahyang kena tahu matlamat sembahyang tu apa. Kau sembah siang tu siapa? Yang kau menghadap tu siapa? Yang sedang menghadap ni siapa? Yang sedang menghadap tu yang maha besar, maha agung, maha kuasa, boleh menyiksa, boleh membakar, boleh memberi syurga juganya, boleh mengampun, mengetahui segala kekurangan dan kelemahan, boleh bertindak, ada malaikatnya dah catat. Yang menghadapnya penuh jelek, penuh dosa, yang menghadapnya tu takut, yang menghadapnya tu akan mati, yang menghadapnya tu akan sendirian, yang menghadapnya tu dah banyak nikmat tapi tak disyukurnya, yang menghadapnya tu menggeletar menghadap yang sedang dihadapnya itu. Apa jadi ilmu hati ya, ilmu hati, ilmu sifat-sifatnya yang mulia ya. Seterusnya pula dengan rahsia-rahsia amalan dan bencana-bencananya. Kena tahu yang kita bilang tadi, sembahyang apa bencananya, sembahyang apa matlamatnya, puasa apa matlamat puasa dari sudut kerohanian. Bukan setakat dari subuh sampai maghrib tak makan tak minum, tapi apa matlamat puasa, apa pencapaiannya, apa yang dikira sebagai orang yang minal faizin, berjaya selepas puasa ya. Dia kena tahu ya, dari sudut kerohaniannya, tuntutan-tuntutan batinnya, pencapaian-pencapaian, kecemerlangan dari sudut kerohaniannya dari setiap ibadat. Yang nama haji bukanlah hanya sudah niat, pakai ihram, tawaf, sa'i dan tahallul dan wukuf itu saja. Matlamatnya tu apa, persiapannya tu apa, penghayatan tu bagaimana, tahu, lebih satu langkah lebih dalam daripada orang lain. Jadi kau ajak orang kepada itu, bukan hanya ajak orang kepada zahir, ajak orang kepada sampai ibadat yang ada sempurna batinnya. Menambah pengetahuan tentang janji-janji Allah yang baik dan ancaman-ancamannya yang berat. Tak boleh tidak, ulama kena gitu. Jadi dia takut senantiasa, harap susah payah pun, tapi kerana nak akan ganjaran Allah. Harap susah payah pun, tetapi kalau orang ibadat, orang dapat pahala, orang dapat kenal Allah Ta'ala ya. Dan tahan melawan hawa nafsunya, tahan dia marah orang, biar orang rasa tak kena siksa dengan Allah. Nampak orang buat mungkar, tahan dia tegur. Orang tak suka dia, tak apa, asal dia lepas daripada siksa Allah Ta'ala. Jujur orang-orang begini ya. Seperti mana yang tercatat di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW, serta memaklumi tentang pahala-pahala yang disediakan bagi orang-orang yang berlaku baik. Tahu, jadi digalakkan orang dan dia sendiri pun terdorong. Macam mana dia nak pahala, begitulah digalakkan orang supaya dapat pahala. Boleh tak amal ibadat nakkan pahala? Ya boleh. Pahala dari siapa? Dari Allah. Dia ikhlas. Ikhlas tu berapa perangkat? Yang ada ikhlas pasal takut kena siksa, ada ikhlas kerana nak pahala dan ganjaran syurga. Itu pun ikhlas juga. Kau ni ibadat kerana Allah ke kerana syurga? Yang beri syurga siapa? Allah. Jadi walau nak ke syurga tu pun maknanya kerana Allah juga ya? Jadi ikhlas kerana takut kena siksa. Oh tak kena siksa pun tak sembahyang lah. Yang siksa siapa? Allah. Jadi aku takut kena siksa pun bermakna kerana Allah. Sembahyang takut kerana siksa, sembahyang kerana nakkan ganjaran pahala dan syurga, sembahyang kerana syukur, ibadat kerana syukur, dan ibadat kerana mahabbah. Semua itu masih dalam ikhlas belaka. Semua itu masih ikhlas belaka ya, masih ikhlas belaka. Cuma tahap-tahapnya saja. Dan siksaan dan balasan yang akan ditimpakan ke atas orang-orang yang membuat jahat. Sesudah itu barulah sempurna tugas seorang alim. Dia tahu batin, rohani, jasmani ya, zahir batin dirinya ya. Yang itulah yang dia boleh matlamatkan kepada orang yang belajar dengan dia. Dan lengkaplah sudah manfaat untuk dirinya dan untuk orang yang lain. Kalau dia tak ada ini, macam mana nak beri manfaat kepada orang lain ya? Sungguhnya ilmu-ilmu yang saya sebutkan di atas tadi, setengahnya tidak akan lengkap tanpa setengah-setengah yang lain. Ilmu-ilmu itu adalah ilmu-ilmu yang diamalkan oleh para salaf saleh. Kiranya anda ingin mengetahui selengkapnya, silalah murajaah, iaitu baca kitab-kitab yang membicarakan tentang perjalanan mereka. Baca tentang perjalanan mereka, tengok macam mana hati mereka, taat mereka, tabah mereka.
Baca kitab-kitab seperti Dakwah Tammah, Imam Haddad sebut, Tanqis Al-Qarani punya ikhlas macam mana. Baca kitab-kitab seperti Bustanul Arifin, Imam Nawawi sebut pada wali-wali orang salih punya cara fikiran macam mana. Baca kitab Miftahus Sarair, Syekh Abu Bakar bin Salim sebut tentang rahsia-rahsia hati. Bacalah kitab Imam Al-Ghazali seperti Minhajul Abidin dengan contoh-contohnya semua begitu ya. Jadi kita tahu jalan-jalan perjalanan mereka dan hati mereka dan yang pandu mereka dalam hati-hati dan kerohanian mereka. Adapun ilmu batin itu tidak akan berdiri tegak melainkan dengan ilmu lahir. Betul? Tak boleh kau ilmu batin tasawuf kecuali fiqh kau dah betul. Tu ilmu batin tu ilmu hakikat. Tak boleh tidak kecuali syariat. Ana belajar hakikat. Syariat fiqh tak pernah belajar. Tak boleh. Mesti syariat. Dah syariat dah ada, baru Allah Ta'ala tingkat. Dah sembahyang puasa, baru Allah Ta'ala ajarkan dia. Allah ajarkan dia tentang apa di balik sembahyang, apa di balik puasa. Tak ada sembahyang, tak ada puasa, macam mana nak dapat ilmunya? Sembahyangnya sembarangan, puasa sembarangan, macam mana dapat ilmu kerohaniannya? Syariatnya tak boleh tidak. Macam mana tinggi sekalipun, syariat tak boleh tinggal. Anak sudah sampai satu tahap, anak boleh tak ikut syariat? Oh, tak boleh. Mesti, sebab kita bilang, tak perlu cari yang mencari bagi adat, asal tak ada mencari bagi syariat. Walau macam mana sekalipun tak ada siapa yang boleh diizinkan untuk amalnya cari daripada cacat daripada syariatnya. Tak boleh tidak. Ya. Begitu pula dengan ilmu lahir, tidak akan lengkap melainkan dengan ilmu batin. Lahir tak cukup kecuali dengan batin, batin tak cukup kecuali dengan lahir. Ya. Adapun ilmu tentang janji-janji Allah yang muluk-muluk, janji yang enak-enak, yang cantik-cantik, yang menarik-menarik, dan ancaman-ancamannya yang berat dan pedih, maka harus diambil berat juga. Allah, terhadap ulama-ulama su, apa siksa Allah Ta'ala. Terhadap orang-orang yang tak jujur, apa siksa Allah. Terhadap orang-orang yang palsu, apa ancaman Allah. Jadi kita dapat mengelakkan diri daripada perkara ini. Tentang arak, zina dan judi itu memang kita tahu zahir. Tentang rohani ni, ujub, riak, takabur, hasad, dengki, tak ada satu orang pun tahu kecuali Allah tahu. Dan kau tahu hati kau begitu. Begitu ya. Maka harus diambil berat juga, kerana padanya tersimpul perkara-perkara yang menggalakkan untuk mendirikan perintah-perintah yang wajib dan untuk mencari kelebihan dari keutamannya. Sampai perkara-perkara yang mengingatkan agar tidak terjerumus ke dalam larangan-larangan Allah Ta'ala dan kelakuan-kelakuan yang ditegahnya. Semua kena lengkap ya. Orang nak jadi pendakwah, sifat rohaninya. Tentang ilmunya tinggi rendah, itu Allah punya beri. Tapi tentang persiapan kerohaninya mesti ada. Tentang dia ini boleh sampai kupas tafsir, dia ini hanya setakat baca kitab kecil, dia ini boleh baca kitab Mata'ul Badrin, dia ini hanya baca kitab Risalah Jamiah. Itu semua Allah yang beri. Tetapi semua persiapan rohani, ikhlas, jujur, mengamalkan ilmu, kena ada pada setiap orang. Baik ilmu banyak, baik ilmu sikit. Kalau saya boleh buka kitab yang besar-besar, tapi tak ada pengisian rohani pada diri saya, rugi. Tentang banyak sikit ilmu yang ada orang kan boleh sampai macam-macam dia mengajar, dan orang tak banyak yang dia boleh mengajar. Tetapi itu semua pemberian Allah Ta'ala. Tapi persiapan rohani, persediaan batin tu semua kena sama. Baik ulama besar, baik ulama tak besar sekalipun ya. Tak gunalah kalau kau ulama besar tapi tidak ada persiapan batin. Namun lebih tinggilah kalau kau tak rasa besar, hanya mengajar fardu ain, tapi kau lengkap dengan ilmu batin, lengkaplah kau. Wallahu a'lam bishawab. InsyaAllah akan kita sambung pada pertemuan akan datang. Kita tengok apa yang harus dibicarakan kepada orang-orang awam ya. Apa yang kita nak bicara nanti kita akan sampai. Apa nak bicara dengan orang awam ya. Imam Haddad sebut dia, aku nak bicara dengan orang awam, bicara atas apa yang mereka minta. Apa mereka minta? Kerana kita hari orang tak minta ustaz sentuh ni kan. Bukan apa yang mereka minta dari lisannya, apa yang mereka minta daripada hal keadaannya. Kau sampai satu kampung kau tengok, majlis tu kayak gini, laki-laki perempuan campur umpamanya. Majlis maulid, tapi hari ini alat-alat muzik yang tidak-tidak. Itu permintaan mereka untuk kau tegur. Kau hadir, kau tengok majlisnya, alhamdulillah, ada baca marhabannya, tertib, umpamanya duduk asingnya,
Aku sentuh. Atas apa yang mereka minta? Minta apa? Minta di-upgrade kerohaniannya. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian, majlis yang baik ini berkat duduk asing-asing ya. Mudah-mudahan dapat dikekalkan yang seumpama ini. Mudah-mudahan kita lakukan semua ikhlas semata-mata kerana Allah Ta'ala. Hal ihwal mereka tu minta untuk kita sentuh. Itu yang disebutkan permintaan. Bukan permintaan daripada lisan, permintaan daripada hal keadaan mereka, kita sentuh isu terkini. Lepas tu orang alim ada pintar ya. Jadi kita dengar dia ceramah kok kayak macam dia berbual dengan kita. Kerana dia datang je dia perhati hal ihwal kita. Maka dia sentuh benda yang tepat-tepat dengan kita. Mereka kaji, mereka bukan datang saja aku nak cakap bab ini dah, karang itu karang ini cakap. Tidak, mereka bukan kira jual obat. Kita dah bilang ya. Mereka datang untuk mengobat. Kalau mengobat dia tengok orang sakit. Kalau jual obat dia tak boleh, kalau sakit apa semua pakai koyok boleh baik. Kalau pakai minyak ini boleh baik. Semuanya koyok aja, sakit apa pun koyok umpamanya. Itu orang jual obat. Dia tak fikirkan orang yang sakit. Tapi kalau orang yang nak mengobat, kadang-kadang tak kasih obat, diurut. Kadang-kadang tak ada kasih obat, disuruh rehat. Yang kadang-kadang tak ada kasih obat, disuruh makan lagi pasal dia kurang vitamin. Lain orang, lain caranya. Begitu ya. Tengok ketika kau datang, kau tengok. Kau jadi doktor yang mengunjungi satu kawasan, tengok apa sakit mereka, itulah obat yang kau berikan. Bukan saja kau bawa obat, kau tak kisah siapa sakit tak sakit, semua koyok juga kau hantamkan. Begitu ya, orang-orang alim yang pintar, dia akan tengok, dia akan sentuh. Secara umum akan terasa akan dapat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan selamat kita jumpa ya. Apa bulan depan kita berapa hari bulan? Ada haji tak? 10. Bulan depan 10 hari bulan ni. Betul-betul ada haji. Ada haji betul. Ada haji kita tak lupa lah ya. Kita tangguhkan pada yang lainnya. Kalau kita tertangguh kuliah, pasal apa? Ramadan. Dia tak apa, bukan kita tangguh kuliah, tetapi kita mempraktikkan ilmu yang kita dah belajar pada kuliah. Syawal gitu, kita tutup kuliah bukan pasal kita main-main, pasal kita mengamalkan ilmu daripada kuliah. Silaturahmi, berdoa, berkunjung, begitu. Termasuknya hari raya haji. Walaupun kita tutup kelas ya, bukan tutup kelas, mengamalkan ilmu dari kelas. Buat korban, takbir pada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita niatkan begitu, walaupun kuliahnya tak ada, pahalanya ada. Pahalanya ada. Kiranya kuliah praktikal. Kuliah praktikal. Ya, Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.